kita bermesyuarat tiap-tiap bulan dan kita melihat dan mengkaji dasar-dasar ekonomi baru yang perlu kita luluskan untuk kita selesaikan masalah ekonomi kita. Minggu ini semalam, satu dasar itu yang bagi saya insya-Allah akan mula membaiki dan mengubati beberapa ketimpangan dalam ekonomi dan masyarakat kita. Dasar itu dipanggil dasar anti Alibaba. PM baru umum tadi. Rakyat tak faham sangat menentang apa nak buat ni. Baik, saya tanya. Pasar borong Selayang. Berkali-kali dah kajian bertukar. Kalau tanya orang Selangor, tanya orang Negeri pun, sebab orang Negeri pun tanam pergi hantar kat pasar borong Selayang juga. Lawak kita, benda ni kena berubah ni. Tanam dekat Negeri, hantar dekat pasar borong Selayang, orang Negeri pergi naik Selayang, beli balik, buat balik ke Negeri Sembilan semula. Ada benda tak kena kat situ. Jadi yang itu kita kena baiki. Baik. Tapi hakikatnya, memang pasar borong Selayang ni segala jenis memang bertumpu kat situ. Berkali-kali dah kita bertukar kerajaan sampai sekarang rakyat akan mengeluh, kenapalah pasar borong Selayang ini penuh dengan peniaga-peniaga asing. Kenapa tak boleh buat apa-apa ke kerajaan? Sama juga di kawasan-kawasan kita, pihak berkuasa tempatan ada gerai, lama-lama tengok orang kita dah tak berniaga ni. Banyak orang asing berniaga. Kita semua tahu, cuma tak faham. Tak pasal-pasal abang polis kena marah. Kenapa abang polis tak tangkap ni? Kenapa PBT tak tangkap? Majlis Bandaraya Seremban, kenapa kamu tak tangkap? Saudara-saudari tahu tak? Satu masalah yang tak pernah cuba diselesaikan selama ini. Alibaba tu tak salah di Malaysia. Tidak ada satu peruntukan undang-undang pun yang menyentuh mengenai Alibaba selama ini. Alibaba tu okey dalam ikut undang-undang kita. Yang tak okey ialah rasuah. Dan mengikut akta SPRM, rasuah itu ialah apabila ada pertukaran ganjaran. Dia mesti ada pertukaran. Saya bagi something, saya dapat sesuatu. Ni kalau yang macam pasar borong Selayang ni tak ada tukar apa-apa. Orang tempatan ambil lesen konon untuk berniaga, lepas tu dia tak berniaga, dia ambil jalan mudah, dia bagi sewa kat orang asing, dia duduk kat rumah, dia dapat 5,000 sebulan. Kalau pasar Ramadan, berebut-rebut, akhirnya yang dapat itu mungkin 4-5 kerat je, dia pun bagi petak kecil-kecil, dia sewakan 1 bulan 30,000. Tahun itu setiap kali Ramadan, sekali Ramadan dia kaya raya, tahun depan baru dia kerja balik. Benda ni saudara-saudari tahu tak? Meruntun masyarakat kita. Merosakkan ekonomi kita. Tapi dalam undang-undang tak salah. Sebab itu, bila penguat kuasa, abang polis ke, PBT ke, pergi tangkap. Tangkap, malam itu boleh letak dia. Lepas tu nak charge dia untuk apa? Bila tanya dia nak charge dia, dia akan kata, saya pekerja kepada toke saya. Lesen itu toke saya punya. Tapi saya pekerja. Kita tahu toke kepala otak engkau. Aku tahu Mamat duduk dekat rumah kita. Dia tak berniaga. Dia dapat duit dengan kutip daripada hasil lesen yang telah dialibabakan kepada pekerja asing. Itu baru dekat soal gerai. Belum lagi soal, ni buat PPR ni kan. Kalau di Kuala Lumpur, rakyat kita separuh mati tunggu giliran nak dapat rumah untuk rakyat termiskin. Di Kuala Lumpur, ini laporan kerajaan sendiri ni, bukan saya reka-reka. 86% rumah itu diberikan kepada orang lain yang tak layak, termasuklah kepada orang asing. Bila nak tangkap, nak tarik balik, dia kata tak salah. Dah bagi kat saya, tak apalah saya bagi kat orang. Sebab itu saya nak tanya Muhyiddin. Soal Alibaba ni tu yang kat bawah. Yang kat atas ni kita semua sedia maklum. Asalkan ada nama, dapat kontrak, ambil kontrak itu sebab dia tak pernah ada niat atau kepakaran atau wang untuk buat projek itu. Dia ambil dengan itu, dia pergi cari orang supaya dia dapat 10% murah. Kalau tak faham lagi, sila Google Jana Wibawa.
Faham lah jana wibawa? Macam itulah jana wibawa ya. Ada peruntukan, orang tertentu dapat, dia jadi token, dia bagi kau, aku kutip. Yang dapat kedua tu, dia sub lagi, kutip. Akhirnya projek tu cacat dan kerajaan terpaksa membayar berganda-ganda yang tak ada wangnya akhirnya rakyat. Baik Kita semua sedia maklum ni, tak payah cerita pasal Alibaba. Jadi rakyat selalu tanya, kenapa tak buat apa-apa? Sebab itu marilah kerajaan mana pun, marilah parti mana pun, orang kata ahli politik ni semua tak boleh pakai, semua makan duit. Sebab bila dia tengok gerai, masih lagi macam itu. Dia tengok rumah rakyat termiskin, masih lagi macam tu. Dia tengok tender projek, kalau yang kontraktor tu dia kata, sama. Ni sama-sama kartel sama dia ni. Ada 4-5 syarikat besar, dia ambil giliran. Kali ini aku letak harga sekian-sekian, kau ambil harga sekian-sekian. Kali ini aku dapat, aku bayar kat kau share macam ini. Yang satu lagi, engkau dapat, engkau masuk harga sekian-sekian, aku ambil sikit, supaya kau dapat, kau bayar kat aku. Akhirnya dia berlega sama geng dia yang susah kat bawah ni. Usahawan yang muda, kontraktor muda nak naik ni. Sampai kiamat tak boleh bersaing. Kenapa marilah kerajaan mana pun, pentadbir mana, perkara ni masih lagi belum ada titik mula untuk diselesaikan. Sebahagiannya sebab dasar. Kerana dasar kita tidak ada satu pun yang menyentuh mengenai Alibaba. Tak ada. SPRM, akta rasuah itu hanyalah soal kalau kau bagi duit kat orang. Alibaba ni bukan soal bagi duit. Tu kalau kontraktor kartel 4-5 dia tak bagi duit. Dia take turns. Sebab itu, bagi saya minggu ini saya cukup gembira kerana kerajaan telah membuat keputusan dasar bahawa kita akan membuat undang-undang untuk melawan dan mengharamkan kegiatan Alibaba dalam ekonomi kita. Sebab bila ada yang ini, dia akan membantu dekat bawah. Okey, baik Akan ada orang bising. Saya tahu banyak yang takkan setuju. Dia akan kata, Rafizi ni kerja dia nak cari gaduh dengan semua orang je. Saya faham bahawa ada perniagaan yang memerlukan subkon, betul. Biasalah, kita jadi main con, ada benda kita buat, ada benda bukan kepakaran kita. Kalau kita ambil kontrak satu bangunan, kepakaran kita ialah kejuruteraan awam. Kita buatlah kejuruteraan awam. Tapi kejuruteraan mechanical, kejuruteraan electrical tu, ada firma atau syarikat lain yang ada kepakaran, boleh je subkon. Jadi dekat mana yang subkon itu mula jadi Alibaba? Dekat mana dia dikira Alibaba? Sebab itu kita akan menakrifkan sebenarnya apa itu Alibaba. Alibaba ialah apabila berlaku urus niaga yang mana ada satu pihak yang mengambil kesempatan yang tidak adil untuk mengaut keuntungan tanpa menyumbang kepada hasil projek itu. Itu Alibaba. Jadi kalau kontraktor biasa, ambil satu package, kamu buat kerja kamu, yang ini buat kerja dia, kalau buat kerja tak Alibaba. Tapi kalau ambil satu projek, kamu tak ada pekerja pun, kamu gunakan lesen atau projek itu untuk suruh orang lain, subkon lagi, insya-Allah saya berdoa bila undang-undang ini diluluskan, maksudnya rakyat boleh buat laporan kepada pihak berkuasa seperti mana kita boleh laporkan kalau berlaku rasuah. Kalau kita tahu ada di sekeliling kita, orang ambil lesen tapi dia tak bekerja, dia goyang kaki, dia bagi kepada pekerja asing. Laporkan. Supaya bila tangkap itu, soal pekerja asing itu satu. Ini soal Alibaba ni memang dia kena hukum. Biar dia tahu bahawa benda ni tak boleh dibuat. Dan bila Alibaba ditakrifkan secara undang-undang, diharamkan secara undang-undang, dasar dan juga pendekatan ini akan menukar semua amalan perolehan dan ekonomi negara kita di semua peringkat. Nak memohon, kerajaan kena pastikan penerima tu tak Alibaba. Nak dapat lesen, kamu kena buat sendiri. Nak dapat kontrak, kamu kena buat sendiri. Nak berniaga, kamu berniaga sendiri.